yakni alam akhirat. Dia ada alam roh atau alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Ya. Tuan-tuan guru mensyarahkan tentang kehidupan di akhirat nanti dengan kata tuan-tuan guru, sebenarnya hari akhirat ini adalah satu zon waktu di mana Allah nak tunjuk betapa murkanya dia dengan hamba-hamba dia yang tidak taat kepadanya. Hari akhirat ni hari di mana hamba-hamba Allah akan melihat kemurkaan Allah. Mana orang yang tidak taat lah, nampak nanti murkanya Allah. Ya, itu alam akhirat. Murka macam mana? Murka di depan 5 jenis makhluk daripada zaman Nabi Adam. Malaikat, makhluk Allah. Manusia, jin, hayawan. Ya. Ini di antaranya. Termasuk haiwan. Malaikat, manusia, jin, syaitan dan hayawan. Itu di antaralah. Ya, masa itulah di hadapan 5 jenis makhluk Allah ni, Allah nak tunjuk betapa murkanya dia. Waktu itu rupa-rupanya haiwan-haiwan yang pernah kita zalimi pun akan tengok. Ya, sebab itu kita dengan haiwan ni jangan duk tunjuk garang sangat. Terutama bila kita di kedai makan. Di kedai makan. Masa itulah Allah hantar kucing dekat meja makan kita. Perasan tak? Perasan ni? Allah hantar kucing. Kadang-kadang kucing tu comel, kadang-kadang kucing tu kurap, kata orang kampung. Ni mari tepi meja kita tu Haji. Kita masa tu reaksi macam mana? Sepak dia ke? Atau bagi apa yang patut, yang boleh kongsi dengan dia. Ya? Kalau nak halau pun janganlah nampak kekerasan dengan kucing. Kita kena ingat, diriwayatkan bahawa ada manusia yang masuk syurga kerana memberi minum seekor anjing yang dahaga dengan bekas kasutnya. Dia bagi anjing tu minum, sebab anjing tu dahaga. Manusia ni Nabi kata masuk syurga. Dan vice versa, sebaliknya ada manusia yang mengurung kucing hingga mati, tak diberi makan. Manusia ni Nabi kata masuk neraka. Itu baru dengan haiwan. Kalau zalim kita dengan manusia, Tuan Guru kata di antara zalim kita dengan manusia ni, Tuan Haji Zul, ialah bila kita fitnah manusia lain. Kita memfitnah orang. Oh, jangan main-main. Sebab itu Allah sebut fitnah ni yang lazim kita dengar, Tuan Haji Azmi, ya. Dalam surah yang sama, tak jauh ayat tu. Tapi jarang orang baca tafsiran ni dua-dua ayat. Tapi dua-dua ayat tu ada. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Kalau tajwidnya itu waqaf isyarah. Ta dengan lam bunyi.
sabda apa ni, ayat Quran yang lain, waqala aidan, kata firman ilahi, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Aduh, beza akbaru dengan asyaddu. Kalau diterjemahkan secara bebas untuk dekatkan faham, dan membuat fitnah ini, dosa dia lebih besar daripada membunuh manusia, jiwa-jiwa manusia. Itu fitnah. Fitnah ni apa? Kita cakap tentang seseorang, tetapi yang kita cakap tu tak betul tentang dia. Tak betul ni kadang-kadang dunia nampak macam betul, sebab kajian itu disokong oleh apa ni, keadaan-keadaan yang tidak memihak kepada yang dituduh, lebih memihak kepada yang menuduh. Faham ni? Oh, ni bahaya ni, orang yang membuat ni decision making ni bahaya. Dia penentu. Ya. Dalam banyak hal lah kita tengok, selalunya yang kena tuduh tu memang jadi mangsa. Yang menuduh tu kadang-kadang terlepas. Bukan semualah. Itu Nabi bagi amaran dengan orang-orang yang memegang, membuat keputusan dari segi undang-undang ni. Ya, Nabi memberi amaran. Dia boleh jadi ahli syurga, dia boleh jadi ahli neraka. Jangan main-main. Ya. Sebab itulah tuan-tuan guru pesan, dia bagi gambaran. Sebab tuan-tuan guru ni dia bagi tamsil ataupun ibarat supaya anak-anak murid dia khasnya anak-anak murid dia. Sebab anak-anak murid dia lah yang dia tarbiyah. Pada orang awam ni kadang-kadang tarbiyah pun tak makan saman. Boleh dengar gitu je, tapi pada anak murid dia akan tarbiyah. Tarbiyah ni dia memberi pendidikan. Sebab tu guru dalam konteks pentarbiyahan ini, motivation, guru dipanggil murabbi. Dia bukan setakat mudarris, muallim, muaddib, dia panggil murabbi. Tuh. Dia bukan setakat penceramah, bukan setakat asatizah, tetapi dia murabbi. Dia akan tarbiyah anak murid dia, sebab dia yakini anak murid dia boleh terima dan sepatutnya terima. Walaupun kadang-kadang logika akal, cuping telinga tak boleh terima, nafsu tak boleh terima. Tuh. Sebab guru ni dia yakin, berkatalah yang benar walaupun pahit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kana murran, walau pahit cakap asalkan benda tu betul. Apa kata tuan guru? Dia kata, tolonglah jangan duk fitnah, mudah-mudahan entum tak buat. Dia kata, tapi kalau entum nampak orang lain buat fitnah, tolong cegah. Jangan jadi penyokong atau penyebar. Itu yang kata sejengkal jadi sehasta cerita, sehasta jadi sedepa. Itu fitnah punya hal lah tu. Jadi tukang sebar. Ya. Waktu tuan guru juga pesan, dia kata, kalau tak boleh jadi batu permata tu Haji Ismail, atau kalau tak boleh jadi batu berlian tu Haji Zul, jangan jadi batu api. Sebab dia kata, tolong ingat batu nisan. Dia pukul itu sampai ke tulang sumsum. Cerita batu ya. Maka tunggu pesan, fitnah ni kalau kita buat orang, ini yang saya terbayang-bayang wajah tuan guru ayahanda almarhum Datuk Dr. Harundin apabila beliau memang pernah difitnah. Bagaimana kecewanya beliau. Ya. Jadi maka kata tuan guru, orang yang kamu fitnah nanti di hari akhirat nanti, ibaratnya macam kamu baling seketul batu di dalam laut yang begitu luas, yang dalam itu. Kamu selam laut tu, cari balik batu tu. Maknanya apa?
betapa sukarnya di padang mahsyar nanti nak cari orang yang pernah kita fitnah, kita nak minta halal, nak minta maaf. Oh, tolonglah. Ya. Ni. Jadi nak ceritakan bahawa hadis Nabi tadi menerangkan apa dia? Tidak memperhatikan dari mana sesuatu yang ia makan. Jadi yang akan jadi darah daging kita ni, tolong pastikan. Sebab tu hadis Nabi yang lain tentang harta ni Nabi sebut 2. Dari mana dapat, belanja ke mana. Bab lain Nabi tak sebut 2, 1. Bab harta ni sebut 2. Dapat dari mana, belanja ke mana. In and out diambil kira. Ya. Wallahu alam. Tu hadis kita malam ni. Penting ya. Kita dalam bab-bab makan ni. Malam ni ada makan ke? Hari tu dah perkena laksam. Oh, itu Terengganu. Memang dia punya lemak tu sampai malam ni tu je Zul rasa. Gurau-gurau tak puas sikit kot. Okey, kita punya adab menuntut ilmu kita. Tu je zaman ni sampai berapa kita di sini? Nombor 7 kah? Ya? 7 pecahan. Pecahan ke berapa? Cuba baca ayat akhirnya. Jangan apa? Jangan berpaling ke kiri dan ke kanan. Sudah? Sudah. Ya, Ji? Ada? Apa Ji? Belum tu? Last sekali apa? Jangan berbisik-bisik. Sekali lagi, Ji. Oh, itu bukan adab menuntut ilmu tu, Ji. Itu tazkirah tu. Motivasi adab dan ilmu. Menjaga masa ya. Kalau menjaga masa yang ke-6 lah. Ya, betul-betul je Ismail? Okey, terima kasih. Mana belum masuk ke 7 lagi dah? Belum, okey. Minta maaf lah sebab kita ni kuliah bersiri. Ya, dan kita sedang berkongsi apa yang Imam Ghazali tegaskan. So, biar dia ada dia punya kronologi dia. Ya, kesinambungan dia. Baik, pada malam ni, kita sentuh tentang adab menuntut ilmu yang ke-7, yakni menjaga adab dengan guru. Menjaga adab dengan guru, kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Ya. Jadi Imam Ghazali memecahkan perkara ini kepada 11 bahagian kecil. Ingat, 11 bahagian kecil. Jadi malam ni kita ambil satu juga je. Satu juga. Di bawah tajuk adab menuntut ilmu, dipecah lagi tajuknya apa? Menjaga adab dengan guru. Ni fokus kepada guru sekarang ni. Nombor 6 kita fokus kepada time management, pengurusan masa. Sekarang ni adab dengan guru. Okey, apa kata Imam Ghazali? Mendahului memberi salam. Mendahului memberi salam. Ya. Memberi salam tu satu hal. Tapi adab dia adalah mendahului memberi salam. Kita bagi dulu salam apabila bertemu dengan guru. Tu. Sebenarnya ini sunnah Nabi sebenarnya sallallahu alaihi wasallam.
Diberitakan Nabi ni sampai sahabat malu. Bukan Nabi bagi malu sahabat, jangan salah faham. Sahabat naik malu dengan Nabi. Sebab sahabat ni dia memang nak tengok Nabi buat apa, bila Nabi keluar rumah, pukul berapa. Kita nak terus sikit lagi kan, nak azan dulu je. Ya? Terus sikit lagi. Terus sikit lagi ya. Minta maaf lah saya sampai lambat tadi. Jadi sahabat ni, dia senantiasa GPS dia dengan Nabi tu cukup kuat. Rupanya dengan Nabi ni SAW, bukan sahabat aja, musuh dia pun tahu ke mana dia pergi, jalan mana Nabi lalu, musuh tahu. Makna kawan dan lawan tahu belaka tentang Nabi ni. Kalau tidak, takkan ada di kalangan sahabat ketika solat berjamaah ditikam. Dalam rumah Allah pun ditikam sahabat. Itu satu amaran lah kepada pengunjung masjid dan surau. Tolong jaga diri baik-baik dan tolong jaga akhlak baik-baik. Ya, sebab orang kalau dia nak buat benda jahat ni sampai dalam rumah Allah pun dia buat. Itu yang pecah tabung tu. Ya, curi barang orang, bukan kata tabung. Sementara sujud tu letak handphone antara bahu dengan dada, orang boleh curi telefon ketika sujud. Sampai macam tu. Ya. Jadi sahabat ni dengan Rasulullah SAW ni ada di antara mereka yang dah niat daripada rumah, keluar rumah niatnya satu je, nak jumpa Nabi, nak beri salam dulu. Rupanya bila jumpa Nabi tu haji, Nabi dulu bagi salam. Allahu Rabbi. Inilah motivation dia. Lepas tu ditulis dalam kitab adab-adab dalam memberi salam ni, ulama tulis satu kitab. Di antara yang paling mudah, yang muda memberi salam kepada yang tua sebagai tanda hormat. Namun yang tua juga memberi salam kepada yang muda sebagai tanda sayang. Maknanya dalam perkara salam ni, melafazkan salam ini, kita tak usah kira sangat status siapa kita, siapa dia. Siapa status yang memberi salam, siapa status yang menerima salam. Walaupun adabnya ada. Ada. Contoh apa lagi? Orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang ramai. Yang berkenderaan memberi salam kepada yang tidak berkenderaan. Contoh. Ya. Dalam bab adab menuntut ilmu ni, yang ditegaskan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, murid bagi salam dulu kepada guru. Pun kita kena buang status dari sudut angka. Angka apa dia? Umur lah. Jazmi, umur ni sebenarnya nombor je, nombor. Dah. Umur ni nombor je. Jarak kita nak datang masjid surau pun jarak itu juga sistem pernomboran. Lepas tu yang sebenarnya adalah kekuatan dalaman hati tu. Begitu juga dalam memberi salam ini, kita jangan kira guru kita ni lebih muda daripada kita. Sebab tua muda ni hanya angka tuan. Angka. Kemuliaan itu bukan terletak pada angka dari sudut keilmuan. Tapi dari sudut PR, perhubungan biasa, kadang-kadang angka tu main peranan. Sebab angka menentukan siapa tua, siapa muda. Tapi dari segi guru, dia tak kira sama ada guru tu muda pada kita atau tua pada kita. Lebih-lebih lagi, maka kita sebagai murid, walaupun tua, walaupun muda daripada guru,
hendaklah kita melafazkan salam terlebih dahulu kepada guru. Dia begitu. Nak buang sifat ego. Tapi kalau guru melafazkan salam pada kita, tak ada masalah. Lepas tu Tuan Guru kata, apabila murid memuliakan guru, itu adalah sewajarnya. Sewajar. Tetapi apabila guru menghargai murid, mana ada dalam tu kemuliaan juga. Itu sebenarnya bonus kepada anak murid. Tuh. Jadi makna dalam konteks menyatakan kemuliaan, ataupun orang sekarang kata kita menyantuni guru. Kita menyantuni guru, beradab dengan guru, maka lafazkanlah salam dahulu apabila bertemu guru. Salam pun ucap salam elok-elok lah ji. Elok lah. Kita macam mana kita lafaz salam dalam semayang, di luar semayang pun macam tu lah juga. Dia sebenarnya apa perilaku dalam semayang, kita keluarkan di luar semayang. Baik dari segi aurahnya, dari segi tingkah lakunya, maupun kita lafazkan salam macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun di luar kadang-kadang warahmatullah tu tak berbunyi, tak apalah, tapi assalamualaikum itu lafaz wajib kalau dalam semayang. Maka lafazkanlah elok-elok. Jangan sekadar memberi salam dulu saja, tapi lafaz salam tak kena kaedah kita menyebutnya. Assalamualaikum. Sudah. Yalah, itu memang kan awak dengan geng-geng lepak awak kat warung. Betul lah, tapi itu geng lepak tu cerita lain. Salam ni adalah konten yang patut kita jaga. Walaupun dengan siapa saja. Dengan keluarga ke, dengan geng-geng lepak ke, dengan geng-geng santai ke. Assalamualaikum elok-elok. Itu maknanya. Assalamualaikum. Begitu. Maka yang menjawabnya elok-elok lah juga. Waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Mim tu kena hidup. Sebab itu kena belajar tajwid, kena belajar bahasa Arab. Mim tu mim jamak. Dia tu sukun. Dia jumpa hamzah wasal, nama tajwid dia iltiqa'us sakinain. Bila hukum iltiqa'us sakinain, maka mim jamak dalam keadaan ini dia wajib dibariskan di depan. Jadi jawabnya waalaikumsalam. Kena ada waw tu sebab dia ataf. Kalau kata alaikumsalam je tak cukup. Dia waalaikumsalam. Sebab kita nak kata dan ke atasmu jua kesejahteraan. Sebab kita didoakan. Kalau orang kata syukran, ada orang jawab apa Haji Ismail? Wa iyyak. Macam-macam lah orang sekarang jawab. Ada kata afwan, ada kata wa iyyak, macam-macam lah. Itu kena belajar lah benda-benda tu. Communication. Seni berkomunikasi. Jadi, itu adab yang kita nak ambil malam ni. Dan sebagai penutupnya, sebagaimana biasa, minta ampun kita ambil masa sikit doa. Tengok doa tu. Sebenarnya dalam siri-siri kuliah motivasi ini, dia punya bonus dia tu Haji Zamani ialah pada doa. Semalam saya di Tenaga Nasional Radhi imamnya orang Kelantan. TNB. Jadi dalam motivasi saya cakap bab doa. Motivate kepada imam-imam yang ada tu. Dan imam ni Tu Haji Zul cukup positif. Azam nama dia. Biarlah kita dengar ni. Dia nanti akan buka Facebook ni. Saya memang puji dia. Waktu ialah kuliah juga kita makan tempat lain. Dia kata, Ustaz tolong tegur saya. Saya sebenarnya lama dah nak pergi rumah ustaznya. Kelantan tu dia kena bunyi gitu je. Lama nak pergi rumah ustaz. Nak tanya lama dah. Malam ni rezeki saya. Di mana kesilapan saya dalam bab doa ni?
Saya kata tang selawat tu tolong jaga. Wasahbihi wasallam ke, wasahbihi wasallim ke, wasahbihi ajma'in ke, tolong baca bagi betul. Sebab dia mau email. Tidak wajib, tapi biar molek berdoa tu. Ya ustaz. Ini benda doa ni benda yang bonus, yang kalau kuliah lain payah nak dapat bab doa. Sebab kita rasa kita take for granted. Alah, aku dah tahu. Bila aku dah tahu, kacau lah. Bila hidup kita ni ada dia jadi gitu. Kalau aja habis lah. Kita memenang kecil. Okey, kita tengok doa ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Sekali lagi, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, nombor 1, fakta tentang doa. Doa ini daripada Abi Hurairah, riwayat Imam Muslim, sahih, Nabi baca. Itu nombor 1. Nabi baca. Nombor 2, kerana Nabi baca untuk doa ini, dia berbentuk mufrad, untuk singular form, untuk dibaca seorang diri. Kalau jadi imam, dia kena ada ilmu menukar uslub, gaya bahasa, ya, dhamir, ganti nama kepada baca untuk ramai. Dan kita jadi imam. Jadi dalam doa, dalam hadis dia begini. Nombor 3, doa biar faham. Biar faham. Baik, apa maknanya? Ya Allah, aslih li, perbaikilah bagiku, dini, agamaku, allazi, yang menjadi. Apa yang menjadi? Huwa, itulah doa tu, agama tu. Ismatu, penjaga ataupun pemelihara. Ismah ni pemelihara atau penjaga. Amri, ya, penjaga urusanku. Jadi maknanya Nabi berdoa. Ni Nabi berdoa, ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku, yang mana agama ini adalah menjadi penjaga urusanku. Betul Tok Guru kata amal soleh tu apa ji? Amal soleh tu bila membuat gapo pun agama letak nombor besar. Itu amal soleh. Kenduri kendara ke, rehlah lawatan ke, kematian ke, apa jugalah, agama letak nombor 1. Itu adalah amal soleh, dan agama memang dah lengkap. Allah sebut al-yawma akmaltu lakum, al-ayah sampai. Bahawa hari ini agama telah sempurna. Cuma yang ada pada kita ni, kita belum sempurnakan agama itu. Itu saja. Sebab tu kita minta diperbaiki agama yang ada pada kita, yang kita belum sempurnakan, walaupun agama itu sempurna. Faham? Sebab tu nak kena bagi faham, ya? Jadi minta sempurnakan agama yang ada pada kita, yang kita belum sempurnakan, ya? Sebab sebab agama yang sempurna inilah yang akan menjadi penjaga ataupun pemelihara setiap urusan kita. Itu urusan yang membelakangkan agama, selalunya urusan itu apa? Tidak berkat. Selalunya urusan itu gagal. Kalaupun berjaya, Allah nak uji dalam bentuk istidraj. Jangan seronok. Berjaya. Berjaya bukan tanda Allah redha. Kita dapat bukan tanda Allah redha. Belum tentu 100%. Ada masanya wal'ayazubillah takut-takut istidraj.
Allah beri dalam keadaan murkanya. Wal'ayazubillah. Ana ijazahkan doa ni kepada tuan-tuan, perempuan semua untuk diamalkan dan dipanjangkan kepada yang lain. Ajaztukum, maka tuan-tuan jawab qabilna. Jawab? Maknanya kami terima. Itulah saja untuk malam ni. Sekali saya minta ampun maaf mengambil sedikit masa tambahan. Mudah-mudahan ada keberkatan yang perjumpaan kita pada malam ni yang baik daripada Allah. Silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم والله أعلم.